Sebab itu Imam Ghazali, kalau kamu betul-betul nak menuju kepada Allah, jangan kamu bertengkar sama ada dalam hal keduniaan maupun hal-hal akhirat. Sebab tu tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan perasan tak, ulama-ulama kita walaupun puak-puak Wahabi bengong ni bercakap lebih kurang dalam YouTube, tak ada seorang pun balas. Cakap Allah tak boleh sebut, tak ada manfaat, ulama diam. Ulama mengajaknya, dia terus perbetulkan masyarakat, tak balas percakapan tu, tak berdebat. Sebab apa? Sebab nak jaga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sekian lama kita bercuti. Jadi lagi sekali tuan-tuan dan puan, kita diberikan taufik dan hidayah dan juga diberi peluang oleh Allah untuk sama-sama kita duduk di dalam taman-taman syurga. Bagaimana isyarat Nabi SAW, majlis ilmu adalah salah satu daripada taman-taman syurga. Taman syurga di dunia ni ada 3. Yang pertama, Raudhah yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Lah ni tak boleh pergi lagi taman tu. Sampai bila tak tahu. Tak dapat isyarat lagi daripada Saudi sana. Taman syurga yang pertama. Ma baina mimbari wa qabri raudhatun min riyadil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mimbar dan kuburku itu adalah taman-taman syurga. Raudhah lah tempat yang kita duduk di Masjid An-Nabawi. Yang pertama. Yang kedua, dalam kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Nawawi memuatkan satu hadis yang mana hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa idza marartum fi riyadil jannah farta'u. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melewati ataupun kamu melalui satu taman, hendaklah kamu duduk. Maka para sahabat Nabi SAW bertanya, mahia, apakah yang dimaksudkan dengan taman itu, taman syurga itu? Maka jawab Rasulullah SAW, hilaqudz zikri, yaitu halaqah ataupun bulatan ataupun perhimpunan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Daripada di sinilah ulama mengambil lagi 2 kesimpulan.
yang dikatakan Raudhah minal Jannah, taman syurga itu berbagai halaqah zikir, iaitu yang pertamanya ialah tempat menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah itu sabit bersepakat dengan ayat Al-Quran, fadhkurullaha zikran katsira. Maka hendaklah kamu menyebut nama Allah tu dengan sebutan yang banyak. Dengan sebutan yang banyak. Maknanya sebut nama Allah. Sama ada nak sebut Allah, subhanallah, 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 ataupun alhamdulillah, 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 ataupun Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ataupun kita nak menyebut Allah, 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 Allah. Tak jadi isu dekat sini sama ada nak sebut mufrad dengan kalimah mufradah. Kalimah mufradah ni kalimah tunggal, perkataan tunggal, tidak ada kembarnya. Macam subhanallah ada dua kalimah, subhana Allah, subhana Allah, yang tu dia panggil kalimah murakkabah. Kalimah murakkabah, kalimah yang ada kawan, kalimah yang dikembarkan. Dua kalimah yang dikembarkan dipanggil satu istilah, namanya kalimah murakkabah. Dan satu kalimah lagi namanya kalimah mufradah, iaitu tunggal. Allah, 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 tunggal. Sebab itu dalam kitab ni yang kita mengaji Ayyuhal Walad ni pada bulan-bulan yang lalu, pada bulan-bulan yang lalu kita dapati salah satu nasihat daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, hendaklah kamu kurang bercakap, kurang bertanya, banyakkan amal daripada bertanya dan bercakap. Ini pesanan daripada Al-Imam Ghazali. Kalau kamu betul-betul nak cinta Allah dan Rasul, kurangkan bercakap, kurangkan bertanya, tapi banyakkan amal. Tapi mutaakhir ini timbul pula mengatakan nak sebut kalimah Allah, kalimah mufradah, kalimah tunggal, tak boleh. Katanya sia-sia, tidak mendatangkan manfaat. Tentu pernah dengar? Pernah dengar kan? Ini adalah orang yang tidak bertanggungjawab dan suka merosakkan agama dengan title yang diberikan, nama ustaz, title nama sekian-sekian doktor dan sebagainya. Ini sangat bahaya tuan-tuan dan puan, jangan terpengaruh. Sebab menyebut nama Allah itu bukan kita yang suruh, tapi Allah sendiri yang suruh. Fadhkurullah dzikran katsira. Sebut nama Allah dengan jumlah yang banyak. Di sini bukan bermaksud ingat. Di sini bukan maksud ingat. Ingat dengan sebut tak sama. Kalau ingat orang tak sebut banyak, betul? Ingat orang tak sebut banyak. Ingat-ingat je lah, tidak ada jumlah. Tetapi kalau sebut kena banyak. Jumlahnya berapa? 100, 200, 300, 3000. Itu zikran katsira. Perkataan zikir, zal, kaf dan ra, zikir itu merujuk kepada jumlah. Disebut at-talaffuz, at-talaffuz, an-nutqu bil lisan, mana disebut secara jelas menggunakan lidah. Allah, bilangan Allah, 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 bilangan, baru sebut kata banyak. Satu kalimah lagi dalam bahasa Arab, ia panggil yatadzakkar. Yatadzakkar, ingatan. Mana kita ingat? Sekarang kita ingat kat rumah kita, misalnya sekarang kita ingat rumah kita kan, kita nampak depan mata kita, langsung bayangkan wajah isteri kita kat rumah pun kita ingat. Itu ingat bukan jumlah, itu ingatan. Di sini tuan-tuan dan puan kena berhati-hati. Dengan kena berhati-hati. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah suruh kita berhati-hati, banyakkan amal daripada banyak cakap.
Okey. Jadi yang dikatakan duduk di taman syurga, yang pertamanya adalah duduk di majlis zikir. Tuan-tuan dan puan, majlis zikir, bacaan, contohnya masjid ni ada selalu dulu ada buat bacaan apa tu? Qasidah misalnya, ataupun bacaan-bacaan yang mengingati kematian. Itu semua adalah majlis, termasuk dalam majlis zikir. Yang kedua, yang dimasukkan hadis Al-Imam Nawawi tadi, kata ulama, adalah majlis ilmu. Kenapa? Al-ilmu minad din. Ilmu adalah sebahagian daripada agama. Ilmu adalah sebahagian daripada agama. Ilmu adalah sebahagian daripada agama. Kalau kita tidak ada ilmu, maka agama kita tu tidak sempurna. Sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan, apabila kamu melewati taman syurga, hendaklah kamu duduk. Jadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah Allah masih lagi beri taufik dan hidayah kita duduk di dalam majlis ilmu. Majlis yang Rasulullah SAW berikan bayangan dan jaminan, man salaka tariqan ilal jannah, siapa-siapa yang diberikan kemudahan untuk berjalan kepada syurga, maka dia akan diberikan jalan mudah untuk mendapatkan ilmu. Sahalallahu lahu tariqan bil ilmi atau kama qala. Baik, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya tak pasti kita sampai di mana, dah lupa, dah lama sangat. Tuan-tuan dan puan, kitab pun tak tahu tangan duduk kan. Saya boleh tahan juga, ada kitab. Saya rasa hampir nak habis dah kitab ni. Ada di tangan saya ini, saya tanda kat sini, nasihat ke-23. Saya mula balik, tuan-tuan tolong dengar, jangan duduk tidur pula. Okey, tuan-tuan dan puan, tempat yang paling syok tidur ada dua tempat. Satu, waktu khutbah Jumaat. Yang kedua, dalam majlis ilmu. Kena pula kuliah subuh, memang best. Tuan-tuan dan puan, kalau orang ada masalah insomnia, tak boleh tidur malam, bawa mai dia ke masjid, dengar kuliah subuh. Dari pula hak ustaz slow sikit, insya-Allah confirm dia boleh tidur. Okey. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, qala al-musannifu rahimahullah. Saya ulang baliklah sebab saya pun tak tahu kat mana berhenti, tapi yang saya rasa tanda saya ni dekat 46, bukan surat 46. Kata Imam Ghazali, tinggalkan 4 perkara. Wahai anakku, kitab ni kitab Ayuhal Walad. Wahai anakku tajuknya. Jadi seolah-olah Al-Imam Al-Ghazali sebut kepada kita, wahai anakku, tinggalkan 4 perkara. Wahai anakku yang tercinta, sekarang aku akan menasihati engkau dengan nasihat yang terakhir, iaitu dengan 8 perkara. Maka terimalah nasihatku ini, supaya ilmu yang ada pada dirimu itu tidak menjadi hujah untuk kemudaratan engkau pada hari kiamat kelak nanti. Sebab ilmu yang kita belajar, ilmu sendiri yang akan jadi saksi depan Allah nanti. Depan Allah nanti, orang yang alim, yang ada ilmu tu, orang yang ada ilmu masa kat dunia ni, orang tu awal-awal lagi akan disoal oleh Allah dengan ilmunya sendiri. Sebab itu Imam Ghazali berikan pesanan, setelah aku ceritakan kepada kamu, aku berikan ilmu kepada kamu, maka aku nasihatkan kepada engkau, wahai anakku, dengan 4 perkara, supaya ilmu kamu tu nanti tak akan menjadi hujah di depan Allah nanti. Depan Allah nanti. Sebab orang alim, kalau dengan ilmunya dia tidak beramal, maka dia lebih awal masuk ke dalam neraka Allah 70 tahun lebih awal daripada orang kafir yang menyembah berhala. Bahaya. So,
kata Imam Ghazali, dia kata dia nak bagi tahu kepada anak-anak dia ni ada 4 perkara, 4 perkara yang perlu kamu lakukan. 8 perkara ini terbahagi kepada 2. 4 perkara mesti engkau tinggalkan. 4 perkara mesti engkau tinggalkan. Dan 4 perkara lagi mesti engkau laksanakan. Jadi semua ada 8. 4 suruh buat, 4 lagi suruh tinggal. Adapun 4 perkara yang mesti engkau tinggalkan, maka iaitu yang pertama. Perkara yang pertama, bahawa seboleh-bolehnya jangan engkau bertengkar dengan seseorang pada apa jua masalah. Kalau boleh, engkau jangan bertengkar apa juga dalam masalah. Sama ada masalah tu dunia maupun masalah kita tu masalah akhirat. Ini tabiat kita. Kita suka bertengkar, suka berbalah dalam satu-satu hal. Kata Imam Ghazali, tinggalkan. Kerana pertengkaran itu mengandungi bermacam-macam penyakit. Sebab dalam pertengkaran tu ada bermacam-macam penyakit. Dosanya jauh lebih besar daripada faedahnya. Kita bertengkar walaupun kita duduk di jalan yang benar, hendaklah kita tinggalkan. Sebab tu tuan-tuan dan puan, sepanjang saya tengok almarhum Tuan Guru Dr. Harundin, semua orang kenal. Sepanjang saya kenal dia lah, tak tahu lah kalau tuan-tuan kenal lebih lama daripada saya tak pernah tengok ataupun tak pernah dengar daripada mulut dia berbalah-balah. Bahkan kalau orang kata dia macam-macam sekalipun, tak pernah dia balas. Tak pernah dia buat kenyataan, tak pernah dia balas. Ini tanda orang baik. Sebab itu Allah berikan kelebihan dengan dia. Tengok, Allah Subhanahu Wa Taala hantar dia pergi ke Amerika, meninggal di sana, dan sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada seorang sahabat perempuan, ada seorang sahabat perempuan, orang kulit hitam, dia suka cuci ke Masjid Nabawi. Dia ni memang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu orang dia. Lepas tu satu malam tu dia meninggal waktu malam. Dia meninggal tu lepas Isyak. Sehingga kan dia rapat dengan Rasulullah. Rasulullah kata kat dia, kalau hang ada masalah apa-apa, hang jangan cerita ke orang lain, hang cerita kat aku. Sayang Rasulullah pada dia. Sampai satu malam Rasulullah SAW lepas Isyak, Rasulullah tidur awal malam tu. Orang kulit hitam ni, sahabiah ni, meninggal dunia. Cuci masjid dia meninggal dunia. Apabila dia meninggal dunia, ada orang ketuk rumah Rasulullah nak bagi tahu, kata ni, si fulan ni dah meninggal dunia, fulanah ni meninggal dunia. Ketuk punya ketuk, tak ada jawapan. Maka mereka pun faham, kata Rasulullah penat mungkin dan sedang berehat dan tidur. Maka malam tu juga mereka selesaikan menyimpan jenazah hamba Allah kulit hitam ini di Jannatul Baqi'. Kawasan Jannatul Baqi' kat Madinah tu, dulu ni kawasan tu pembuangan sampah. Masa zaman Rasulullah SAW, sebelum zaman Rasulullah SAW bina kerajaan Islam Madinah, di kawasan Jannatul Baqi' itu digunakan oleh orang-orang penduduk Madinah untuk pembuangan sampah. Kawasan tu ada pokok, dia panggil pokok Baqi' al-Gharqad. Gharqad itu adalah pokok berduri. Jadi tak ada orang duduk kawasan tu. Jadi Rasulullah SAW sendiri yang memilih Jannatul Baqi' itu, kawasan Baqi' itu adalah untuk nak jadikan tanah perkuburan bagi orang-orang Islam yang menetap di Madinah. Jadi banyaklah fadilat orang yang meninggal dan disimpan di Jannatul Baqi' ini. Di antara salah satu fadilatnya adalah mendapat syafaat lebih awal daripada orang lain. Dapat syafaat lebih awal daripada orang lain sebab berdekatan dengan baginda Nabi SAW. Itu fadilat. Sebab itu kita kalau kita pergi Madinah, dalam kursus selalunya mutawif akan bagi tazkirah berkaitan dengan niat nak mati di sana. Di antara tempat yang kita perlu
disunatkan niat nak mati minta doa pada Allah. Kalau nak mati lah sampai masa adalah mati di Jannatul Baqi'. Sebab syafaat tu, syafaat Rasulullah tu syafaatul kubra dia panggil, syafaat yang paling besar ialah orang yang berada di Jannatul Baqi' dapat awal. Baik, cerita si tukang cuci, perempuan tukang cuci masjid ni meninggal, disimpan di Jannatul Baqi'. Kemudian kebiasaan Rasulullah SAW setiap kali selepas solat fajar ataupun solat subuh, baginda Nabi SAW akan menziarahi Jannatul Baqi'. Itu kelaziman Rasulullah SAW. Ni yang kita pelik ni. Pasal ada suara-suara kata kalau kita pergi ziarah kubur hukumnya haram, pasal menyembah kubur. Ni pun satu penyakit juga ni dalam masyarakat kita ni kan. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri menjadi kebiasaan baginda menziarahi Jannatul Baqi'. Jannatul Baqi' tu kubur lah. Bila pergi di situ dia tengok ada perkuburan baru. So dia tanya kepada sahabat dia, siapa ni yang meninggal ni siapa? Maka sahabat beritahu, fulanah yang menjaga masjid telah pun kembali ke rahmatullah. Maka Rasulullah SAW pun berdoa kepada dia, kenal lah bila orang beritahu kata orang-orang sekian ni meninggal, maka Rasulullah pun tahu kata orang tua yang selalu cuci di masjid tu telah pun meninggal dunia. Jadi Rasulullah SAW berdoa, di samping berdoa Rasulullah SAW menyebut satu perkara, iaitu Rasulullah kata alangkah baiknya kalaulah dia meninggal di luar Madinah. Alangkah baiknya kalau dia meninggal di luar Madinah. Alangkah baiknya kalau dia meninggal di luar Madinah. Maka sahabat rasa terkeliru, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tidakkah tempat Jannatul Baqi' ini tempat yang lebih baik? Ada lagi ke tempat lain yang lebih baik? Sedangkan pernah sebelum ini kau menyebutkan bahawa Jannatul Baqi' adalah tanah perkuburan yang paling baik ke atas muka bumi. Maka kata Rasulullah SAW, ya betul, memang betul Jannatul Baqi', tetapi kalau seseorang itu meninggal di luar daripada tempat kelahiran dia, di luar daripada kawasan tempat kelahiran dia, dan dia disimpan di sana, maka jannah ataupun syurga yang Allah bagi pada dia seluas jarak yang dia ditanam, seluas jarak tempat yang dia disimpan. Katakanlah tuan-tuan orang puan sekarang ni orang Johor meninggal kat Perlis, simpan di Perlis, maka jarak syurga tuan-tuan orang puan bermula daripada Johor sampai ke negeri Perlis. Contoh saya buat. Sama juga bagaimana Tuan almarhum Tuan Guru Harun Din, beliau kelahiran Perlis, meninggal di mana? Meninggal di Amerika. Maka seluas itulah syurga beliau. Tuan-tuan tengok orang yang warak, orang yang alim, yang menjaga lidah dan matanya, menjaga lidah, mata dan telinganya, Allah berikan syurga seluas daripada Perlis sampai ke Amerika. Saya tak pastilah kalau saya tak pernah sampai terbang ke Amerika. Berapa jam naik kapal terbang saya tak tahu. Tapi saya rasa lebih pada 8 jam. Saya rasa lah. Kalau lebih pada 8 jam, bayangkan syurganya seluas mana. Sebab apa? Sebab menjaga lidah. Sebab lidah ini tajam. Al-lisan kasayf. Kata orang Arab, lisan lidah kita ni umpama pedang. Boleh membunuh orang, boleh membunuh jiwa-jiwa yang hidup. Kita menghina orang, kalau orang tu memang dilahirkan keadaan tidak sempurna, kita cakap lah, hang ni dah tinggal capang, huduh pula. Kita selalu ulang-ulang perkara yang sama, lama-lama dia akan down. Kita membunuh dia dan diam. Bahkan kata sebahagian ulama mengatakan al-lisan, lidah ni kasamum, seperti racun. Macam racun tuan-tuan puan. Bila kita dengar saya perkataan orang yang menghina kita, dia boleh down, boleh membunuh jiwa kita. Tersemat pula penyakit yang lain, dendam, marah, kecewa dan sebagainya. Sebab itu lidah ni sangat berbahaya. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah larang kita daripada kita bertengkar.
Masalah akhirat pun tak boleh bertengkar. Bahkan masalah dunia lebih-lebih lagi tuan-tuan dan puan. Kita ni kadang-kadang, contoh tuan-tuan dan puan, kita ada sanak saudara kita. Ni kita isu hari ni saya rasa semua kita hadapi benda ni. Ada abang, ada kakak, ada adik. Yang ada yang tak balik kampung, hari raya pun tak balik kampung, tak jumpa, malas nak jumpa dengan abang, malas jumpa dengan kakak. Sebab apa? Sebab mulut, sebab lidah. Kadang-kadang ke harta pusaka ya. Maklumlah ayah dah tinggal 40 juta, bergaduh, tak bercakap. Tak bercakap tuan-tuan puan. Sebab apa? Sebab lidah tadi. Sebab itu Imam Ghazali, kalau kamu betul-betul nak menuju kepada Allah, jangan kamu bertengkar sama ada dalam hal keduniaan maupun hal-hal akhirat. Sebab tu tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan perasan tak? Ulama-ulama kita, walaupun puak-puak Wahabi bengong ni bercakap lebih kurang dalam YouTube, tak ada seorang pun balas. Cakap Allah tak boleh sebut, tak ada manfaat. Ulama diam. Ulama mengajaknya. Dia terus perbetulkan masyarakat. Tak balas percakapan tu. Tak berdebat. Sebab apa? Sebab nak jaga manfaat. Tengok ulama kita yang ada tasawuf, bagaimana adab mereka. Mereka tak balas. Walaupun ceramah dibuat, diskusi dibuat, kamu tak sunnah, kamu bid'ah, kamu ni orang yang melakukan bid'ah yang haram, kan, dalalah, sesat dan sebagainya, ulama kita tidak pernah menjawab. Sebab guru kita iaitu Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa faedahnya untuk kamu bertengkar adalah sangat sedikit, bahkan penyakit yang banyak. Betul tuan-tuan? Kita akan timbul, yang pertama dia akan timbul riak. Bila kita ada ilmu, orang yang ada ilmu ni susah nak jaga tau. Orang alim ni, dia nak jaga lain tuan-tuan. Tuan-tuan orang puan, tuan-tuan bayangkan kalau ada 1000 orang cium tangan tuan-tuan. Lain macam juga rasa. Cium tangan kita rasa lain. Hati tu susah nak jaga, kan? Apatah lagi orang panggil tuan guru. Tuan guru, saya nak ambil berkat sikit. Minuman tuan guru tu saya nak minum sikit boleh tak? Tasbih di tangan. Kononnya nampak macam tunduk dengan Allah, tapi hati di dalam susah nak jaga. Sebab tu Imam Ghazali pesan kepada kita, tambah macam kita ni ke, orang alim susah nak jaga, kalau jahil macam kita ni lagi susah tuan-tuan puan. Tambah penceramah yang boleh menarik perhatian orang, lagi susah nak jaga. Sebab tu Allah beri peringatan kepada kita, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Tuan-tuan, ni saya hak di depan ni pun susah nak jaga hati. Benda yang kata iblis ni, dia pandai tuan-tuan. Dia pandai. Tuan-tuan catat saja. Tuan-tuan mencatat di mana? Kita mengajar ni mengajar lah ni. Tuan-tuan mencatat apa poin-poin bagi tu, iblis datang bisik. Tengok poin hang bagi tu power. Rasa dalam hati dia mai benda tu. Tu namanya penyakit. Jadi Al-Imam Al-Ghazali pesan kepada kita, berhati-hati, jangan bertengkar. Lepas ni tahun hijrah ni kita jangan bertengkar. Kalau ada orang nak membawang, nak cerita kisah orang, bangun. Kalau ada orang nak cerita tentang dunia, nak cerita tentang syoknya dunia, kita bangun. Tak maaf cik, saya nak pergi toilet ni. Bangun. Kalau kita nak cerita tentang keburukan orang lain, kita tak usah dengar. Pasal kalam. Al-kalamu kassamum. Kalimah ataupun kalam kita ni umpama seperti racun. Al-kalam kas-saif. Kalam seperti pedang, boleh membunuh. Sebab tu ulama pesan pada kita. Kita mudah-mudahan ni tahun hijrah dah masuk, kita mohon pada Allah diberikan kekuatan. Ada orang diberi hidayah,
hidayah mana petunjuk. Dia tahu kata benda tu tak boleh buat, tapi tak ada kekuatan nak buat. Sebab memang kebiasaannya suka berceramah tanpa ada tajuk. Kan? Kita ni suka bercakap, suka tazkirah tanpa tajuk. So tolong buat kita berdoa pada Allah ni supaya kita semua dipeliharakan lidah kita. Terlebih lagi orang perempuan. Sebab orang perempuan ni nampak lidah dia, nampak dia lembek, nampak dia fizikal dia, Allah Ta'ala bagi dia lembut. Tapi dia punya lidah Suami dia black belt karate, duduk di rumah takut. Jadi hati-hati, tak kata orang perempuan dalam masjid dia bagus, luar sana. Sebab tu tuan-tuan perasan tak, kalau kita menangis, orang lelaki menangis dia tutup mata. Pasal orang lelaki banyak dosa di mata. Orang lelaki banyak dosa di mata. Suka melihat keindahan alam. Orang perempuan kalau dia menangis dia tutup mulut, seolah-olah tahu bahawa banyak dosanya di mulut. Kan? Ini sampai pukul berapa tuan? Habis dah kah? Habis dah? Sampai? 7:30. Okey. Tambah sikit lagi kalam Imam Ghazali rahimahullah. Jadi kata Imam Ghazali, kita tinggalkan pertengkaran. Lepas ni kita hindarkan pertengkaran, perdebatan, tapi kita duduk di meja rundingan. Yang ni bagus. Okey. Kata Imam Ghazali lagi, kerana pertengkaran itu punca segala perangai yang jahat seperti riak. Riak ni nak menunjuk kata kebolehan dia ada ilmu, kehebatan dia ada ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Sunan Sittah dalam dadanya, Al-Quran dalam dadanya. Baik itu ulama tak bagi, Imam Ghazali tak bagi. Yang kedua, hasad. Bila dah kalah pertengkaran, kita jadi hujah, kita kalah pula. Bila kalah jadi hasad dengki pula timbul kat situ. Penyakit yang kedua. Ataupun datang takabur, rasa bangga diri dengan kebolehan, berdebat. Orang tu tak boleh jawab hujah. Waktu tu bola dah. Tengok. Tu aku baru bagi 1 poin. Dia tenganga tak boleh jawab. Kalau aku bagi 3 poin, pengsan terus dia ni. Tak boleh jawab hujah aku. Ini takabur. Kata lagi Imam Ghazali, datangnya dengki, permusuhan dan merasa bangga dengan kemampuan diri sendiri. Waktu tu dah mula pegang dengan kemampuan diri sendiri. Bila dah masuk hasad dengki dalam dada, bila dah ada riak dan takabur tu dalam diri kita tu dah bersifat dengan syaitaniah. Sifat tu sifat syaitan dah kita ambil main duduk kat diri kita. Maka kita tu zahirnya nampak manusia, batin dalam adalah syaitan. Sebab itu Imam Ghazali pesan jangan bertengkar. Okey. Dan yang lain-lain lagi. Jikalau engkau pada satu hari terheret kepada kancah pertengkaran antara engkau dengan orang lain atau dengan sekumpulan orang, dan adalah niat yang ada di hatimu itu untuk menzahirkan kebenaran, supaya kebenaran itu tidak hilang, maka bolehlah engkau berbuat demikian. Tapi kan kalau orang selalu sangat kata zikir Allah tu tak boleh sebut subhanallah saja, ataupun Allah Akbar mesti murakkab, mufrad tak boleh. Kalau sebut juga masuk neraka. Wah, ini sudah melampau. Sebut Allah masuk neraka. Kita tanya dia pasal apa tak dia masuk, pasal apa sebut nama Allah masuk neraka? Sebab tidak ada manfaat. Kalau tak ada manfaat, bid'ah. Bila bid'ah masuk neraka. Habis itu sebut nama Allah masuk neraka. Masuk neraka. Kita pun kata kat dia, hang ni otak bengong. Hang tak tengok dalam Quran ke? Fadhkurullah zikran katsira. Dalam Quran sebutlah nama aku sebanyak-banyak mungkin. Dalam hadis Muslim dan juga hadis Bukhari ada menyebutkan, la taqumus sa'atu, tidak akan berlakulah hari kiamat, hatta lam yabqi ala wajhil ard, sehingga tidak ada di atas muka bumi may yaqul, orang yang menyebut Allah, 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 Allah.
Orang yang menyebut, bukan orang yang mengingat. Kita datangkan hujjah. Boleh tak? Kata Imam Ghazali, boleh. Boleh, tak ada masalah. Tetapi, ada tapi, ada syarat. Tetapi kata Imam Ghazali, tetapi kalau benar niat di hatimu itu untuk menzahirkan kebenaran, maka di sana ada dua tanda. Kalau betul hang ni nak zahirkan kebenaran, maka hang kita boleh tengok kebenaran tu melalui dua tanda. Yang pertama, bahawa engkau tidak membezakan sama ada kebenaran itu nanti tersingkap melalui lidahmu atau lidah orang lain daripadamu. Bila kamu nak perlu juga pertengkaran, kamu perlu juga perdebatan, kamu datangkan hujah, datang hujah, kemudian kebenaran itu melalui orang lain. Maknanya orang lain berhujah juga seperti kamu, dan orang yang rasa bersalah itu ikut orang tu. Maka kamu tak rasa apa-apa di hati. Kamu tak rasa di hati, kamu rasa aku penat-penat berhujah. Aku yang punca mula-mula awal-awal lah, aku yang mula-mula buat penerangan. Tiba-tiba dia pula pergi ikut ustaz tu, tak ikut Ustaz Malik. Contoh, kamu rasa macam tu, maka kamu bukan di atas kebenaran. Tu kata Imam Ghazali. Kalau kamu ada rasa macam tu, rasa tekilan di hati, kecil hati. Rasa tekilan dan kecil hati sebab orang yang duduk di atas jalan batil tiba-tiba bertaubat di atas tangan orang lain, kamu rasa kamu kecil hati dengan sikap dia macam tu, maka kamu bukan duduk di atas jalan yang benar. Itu tanda yang pertama yang Imam Ghazali bagi panduan kepada kita. Okey, yang kedua, bahawa perbahasan itu lebih disukai seandainya dilaksanakan di tempat yang tertutup daripada tempat yang dihadiri oleh orang awam ataupun orang ramai. Kalau kamu betul nak betulkan keadaan, maka hendaklah kamu berdebat di tempat yang tertutup. Sebab apa? Sebab nak menghindarkan daripada terkena penyakit riak, takabur, sombong dan sebagainya. Jadi bila kamu duduk di tempat yang tertutup, keaiban orang yang kamu tegur tidak nampak, kelemahan diri kamu tak nampak, riak, takabur kamu akan terhindar. Tapi kalau kamu buat debat secara terbuka, maka itu bukan di atas jalan kebenaran. Sebenarnya kamu nak tunjuk kebolehan diri kamu. Kamu banyak menghafal kitab, kamu banyak berguru, kamu pandai berceramah, kamu petah berkata-kata, kamu memang ahli debate, kamu nak tunjuk kebolehan kamu, maka kamu bukan di jalan yang benar, kata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sebab tu tuan-tuan puan, dulu ada Syekh Nuruddin, guru saya Syekh Nuruddin Al-Banjari. Satu ketika dahulu, beliau sendiri lah mula-mula dia senyap. Syekh Nuruddin ni juga orang senyap lah, senyap panjang, tak nak cerita apa kan. Ini hadis dhaif, ini mungkar, ada orang sebut ni tak boleh pakai lah, tak boleh pakai lah, kita tak payah ikut lah apa ni Imam Syafi'i bukan maksum kan. Ahli tasawuf buat banyak bid'ah lah, ziarah kubur haram lah kan. Baca doa awal tahun, akhir tahun, bid'ah, masuk neraka lah, macam-macam orang sebut. Tak pernah Syekh Nuruddin Al-Banjari ni jawab. Tapi di saat-saat genting, satu ketika dahulu pernah beliau mencabar, kalau betul kamu nak berdebat, sediakan tempat di negeri kamu sendiri. Sediakan tempat di negeri kamu sendiri. Kamu panggil seluruh ulama-ulama kamu. Aku seorang saja nak masuk pergi sana, aku nak debat dengan hampa. Kalau hampa kalah, letak jawatan, tinggalkan negeri. Kalau aku kalah, aku balik ke negara asal aku. Tiba-tiba Syekh Nuruddin dinasihati oleh para ulama-ulama yang lain, memberi peringatan. Apakah peringatan itu? Peringatan daripada guru kita, iaitu Al-Imamul Ghazali rahimahullah. Maka Syekh Nuruddin pun tarik handbrake. Tuan-tuan dan puan, sebab itu ulama-ulama yang kita ada sekarang ni, alhamdulillah kita syukur pada Allah, ada habaib. Saya tengok di sini banyak habaib lah. Kalau di sebelah Kelantan, di Kedah, Kelantan, di Terengganu,
lebih kepada ulama-ulama pondok. Ulama-ulama pondok. Kalau di sini lebih pada habaib. Alhamdulillah syukur kebanyakan habaib. Contoh Habib Ali Zainal Abidin, nampakah hari ini dia tak pernah menjawab. Bahkan orang lain pula jadi kepanasan. Ustaz-ustaz lain tolong jawab backup bagi diri dia. Bagi diri dia, dia tak pernah jawab apa-apa. Ini adalah adab yang disusun, kemas dan rapi oleh Al-Imam Ghazali pada murid-muridnya. Kerana apa? Kerana ulama-ulama yang tak menjawab ni lebih memandang Allah daripada memandang manusia. Takut hati ni lari kepada manusia. Takut hati ni jadi nak pandang manusia pula, supaya manusia sanjung dia dengan sebab dia pandai berdebat. Takut hal itu berlaku, maka mereka mengambil keputusan, biarlah dia orang nak menjalak bukit, bukit tak akan runtuh dengan salakan anjing. Baik. Dan dalam hal ini ada satu faedah yang perlu engkau mengingatkan akan dikau, iaitu kalau kamu betul-betul nak adakan perdebatan atas jalan kebenaran, maka ada dua tanda. Ada dua tanda. Yang pertama, jangan rasa kecil hati kalau orang yang ditegur itu ikut orang lain. Yang kedua, hendaklah dibuat tempat tertutup. Dan satu lagi peringatan yang berfaedah pada kamu, ketahuilah bahawasanya menimbulkan suatu kemuskilan pada suatu masalah itu sama halnya dengan menunjukkan penyakit hati kepada seorang doktor. Kata Imam Ghazali lagi, hendaklah kamu tahu bahawa apabila kamu menimbulkan satu kemuskilan, satu kekeliruan, kamu rasa keliru, kamu timbulkan keliruan itu dalam satu masalah, maka seolah-olah kamu sedang menunjukkan satu penyakit kepada seorang doktor. Dan jawapan yang diberikan kepada kemuskilan tersebut sama pula halnya dengan usaha yang dibuat untuk merawat penyakit hati itu. Lepas tu kemuskilan tu dah ada, kekeliruan tu dah ada, muskilah tu dah ada, masalah tu dah wujud, dah nampak dah macam mana doktor nampak penyakit. Kemudian doktor tadi cuba nak rawat penyakit itu, samalah dengan jawapan yang kamu bagi nak merawat penyakit itu. Maknanya, kalaulah kawan tu, hamba Allah tu keliru tentang perkataan kalimah mufrad nak sebut Allah, Allah, Allah ni, dia kata tak ada dalil, maka kamu kalau duduk dalam majlis tu, hendaklah kamu terangkan dalil untuknya. Sebab dia keliru kat situ. Kena terangkan kepadanya. Contoh, perkataan zikir artinya bilangan. Az-zikru huwal adad. Zikir adalah dalam bentuk adad, bilangan 1, 2, 3. Itu zikir. Adapun kalimah Arab yang kedua juga hampir-hampir sama, disebut yatadzakkaru. Yatadzakkaru artinya ingatan. Ingatan laisa minal adad, bukan daripada bilangan. Kamu kena terang. Ini contoh saya buat. Contohnya Imam Ghazali kata, seorang doktor bila nak rawat nampak penyakit, bagi ubat tu, ubat yang penyakit, kata jadi bisul. Ubat untuk merawat bisul tu umpama seperti kalimah lidah kita yang keluar ni seperti ubat. Jadi kamu nampak dah masalah. Masalah sekarang ni dia tak faham tentang kalimah mufradah. Perkataan Allah yang mufrad tu dia tak tahu. Jadi kamu kena terangkan kepada dia, tunjuk bahawa ada perbezaan daripada sudut bahasa dan juga di sudut istilah ulama. Ini contoh pada Imam Ghazali bagi tahu kepada kita. Dan ketahuilah, dan ketahuilah bahawasanya orang yang jahil itu ialah orang yang sakit hatinya. Orang yang jahil ni, orang yang tak tahu, nampak macam pandai, nampak macam cerdik kan, tapi dia kurang cerdik walaupun ada PhD tu, ada penyakitnya. Jahil, dia jahil tu menyebabkan penyakit. Penyakit apa? Kejahilan itu adalah penyakit. Dan para ulama adalah sebagai doktor yang pandai mengubatinya. Maka kamu, kalau kamu nak mengubati orang yang sakit macam tu, kamu daripada kalangan ulama yang boleh mengubati penyakit. Baik. Dan orang yang alim tetapi belum sempurna ilmunya itu, dan orang yang alim tetapi belum sempurna ilmunya, atau doktor yang bukan pakar tidak layak melaksanakan perubatan.
Ni Imam Ghazali bagi petua. Kalaulah kamu ni acah-acah saja ilmu kamu, ataupun ilmu kamu ni tak sempurna. Orang mengaji pondok 20 tahun baru baca kitab, tapi kamu pi 3 bulan kamu baca kitab. Nah, ataupun kamu ni tukang masak saja. Dulu ni kamu tukang masak, minat kepada ilmu hakikat, fikir-fikir sendiri, rasa-rasa macam betul, ceramah atas masjid. Dengar macam betul, tengok lama-lama nampak dah tak betul. Contoh, pasal apa? Pasal ilmu tak sempurna. Ataupun kamu ni pergi mengaji Mesir Nun, baru 4 tahun, orang kena mengaji 10 tahun. Mengajilah, duduk bergaduk saja, mengaji 10 tahun. Nadah kitab dan sebagainya, faham kitab, mengaji kulit ke kulit, baru layak kamu nak tegur orang, nak berdebat. Tapi kamu mengaji 4 tahun, mengaji pun tak habis. Contohnya balik main ke Malaysia, kamu nak berdebat dengan orang, maka kamu tidak layak. Macam tu. Ni jangan buat salah anggap pula kata saya melecehkan orang Malaysia. Tak, saya pun mengaji besar juga. Contoh saya buat, macam saya nak pergi berdebat dengan Tok Mufti, saya tak layak. Bukan level saya nak berdebat dengan Tok Mufti. Kena cari orang yang level macam Tok Mufti juga. Saya ni layak dengan tuan-tuan boleh lah. Kan, kalau dengan Datuk Mufti kena cari level yang sama juga. Maksud Imam Ghazali macam tu. Baik. Bahkan seorang yang alim yang telah sempurna ilmunya, belum tentu ia mahu mengubati semua orang yang sakit. Kalau dah sempurna ilmu, belum tentu dia mahu untuk mengubat semua penyakit. Sebab tu ulama-ulama kita, tuan-tuan guru kita tengok tak berjawab. Kadang-kadang kan kita jadi persoalan juga. Apa? Tak jawab apa? Kalau aku. Kalau aku, nasib baik aku tu tak jadi alim macam tu kan. Sebab mereka tahu kalau mereka menjawab, tidak akan mengubah apa-apa perubahan. Tidak ada perubahan akan berlaku kalau menjawab pun. Hanya menjawab di hujung-hujung. Tidak akan berlaku perubahan. Lebih baik tumpu kepada pembinaan masyarakat daripada tumpu nak jawab kepada persoalan yang boleh membangkitkan penyakit-penyakit hati. Baik, itu kata Imam Ghazali, tak semua juga orang alim ni akan nak berdebat. Mereka hanya mengubati pesakit yang diharapkan boleh sembuh atau dapat diubati. Hanya orang alim-alim ni, ulama-ulama ni, dia hanya tumpu kepada penyakit yang boleh diubati. Kalau penyakit yang tak ada harapan, dia kata makcik balik rumah lah, bawa anak makcik ni. Anak makcik ni rosak dah, buah pinggang pun. Usus pun nampak macam ada bocor sikit. Kan, kita buah ayam pun tak apa nak masuk dah. Kan, kita bubuh macam-macam dah. Tengok dia tak sedar diri juga. Puak nyawa. Nampak harapan tak apa nak ada dah makcik Makcik balik rumah, ketiak lah ke mana pun, pergi carilah Ustaz Malik ke apakah, baca jampi sikit. Balik rumah sana baca Yasin 40 lah dia kata. Pasal apa? Pasal tak mampu ubat dah lah tu. Lepas tu kita tanya dia, ni main follow up. Tak payah follow up dah dia kata. Pandai sendiri yang jaga. Kami nak buat macam ni tu, doktor, kami tak tahu nak buat ni. Belajar pelan-pelan tahu lah. Bawa balik lah, tak di rumah. Tak di rumah boleh buat apa? Bagi minum, makan ubat tahan sakit, Panadol ke apa ke 2-3 biji, duk tunggu masa bila nak jalan orang tua ni. Kan? Baca Yasin. Tunggu mati, tak mati, tunggu mati. Dah 4 bulan tak mati-mati lagi ni. Aku pun nak pergi kerja tak boleh ni. Dia mula anak-anak. Jadi ulama tak ambil penyakit tu. Penyakit hak jenis kronik macam tu tak ada harapan nak sembuh, ulama tak tumpu dah. Sama juga jenis kalau pemikiran tegar ni lah otak. Orang Kedah sebut tegar. Saya ni kalau cakap start sikit cakap Kedah ni rasa macam puas. Jenis tak boleh ubah dia otak dia, jenis fahaman dia Tuhan duduk atas langit, duk pegang hak tu, Tuhan duduk atas langit. Apa nak kata apa aku? Aku kok mana pun, cincang ke, pakang ke, hidup balik ke apa ke, aku tetap nak pegang kata Allah tu, jenis dia duduk atas langit. Apa nak kata apa aku? Kalau jenis macam tu punya perangai,
ulama tak mau ubat dah. Biar pergi kat hang lah, dah hang rasa hang betul, hang turun duduk masuk dalam kubur nanti hang tahu jawab sendiri. Kubur masing-masing. Kan? Pertanyaan jawab sendiri. Hang jawablah ambil. Kalau hang dah faham kata Allah tu bertempat, hang jawablah nanti. Ulama tak ubah dah. Ulama tak rawat dah. Orang penyakit macam tu umpama orang kena kejimanih yang dah pun masuk kuman dalam bau-bau tadi, rosak buah pinggang semua tu. Dia tak fokus kat situ lah. Buang masa lah ni. Macam asid je lah. Asid dia. Bagi orang masjid ataupun bagi tahu kat Tuan Tarji, ayah saya ni nampak tak ada harapan, tolong baca asid. Tu lah boleh buat. Samalah penyakit macam ni. Pegangan dia kalau tak diubah dah macam tu, dia pergi dia. Walaupun kita nampak pelik. Pelik lagu mana kalau orang tanya dah, Tuan Guru nak tanya sikit. Allah Ta'ala kata doa taharash, betul ke? Betul, doa taharash. Habis tu nak kata doa tak mana dia dah. Dah Quran sendiri sebut Allah doa taharash. Saya ikut Quran, takkan Quran bohong kot. Habis tu kalau masa anak murid tanya lagi, masa Nabi Musa bercakap wa kallamallahu Musa taklima di atas bukit Tur Sina tu, bercakap dengan Allah. Disebutkan Allah tajalli diri dia. Adakah Allah turun waktu tu? Dia kata turun. Turun daripada Arash mai ke bukit Tur Sina. Nak turun mana lagi? Turun ke situ. Habis itu yang Quran kata doa atas Arash. Masa doa atas Arash ada yang kata masa nak turun, dia nak turun. Tengok jawapan. Hang debatlah orang macam ni pun, bawa lah kitab 4 lori 4 trailer kali pun, pegangan dia macam tu lah. Takkan ubah. Jadi ulama kata biarlah dia ni. Walaupun ada juga Tuan Guru kita cuba nak pergi berubat itu, tetap macam tu juga. Tu kata pangai Imam Ghazali pesan dah. Imam Ghazali pesan dah. Walaupun kamu ada keahlian nak pergi berubat orang tu, orang tu penyakit dah sangat kronik, kamu tak boleh ubat lah. Melainkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Itu saja yang boleh buat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tuan-tuan pun saya tengok mata makin kecil, makin khusyuk. Saya takut sampai ke lantai. Jadi insyaAllah sekadar itu dulu. Mudah-mudahan Allah berikan perubahan pada diri kita tahun hijrah ini. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri kekuatan untuk kita berubah menjadi insan yang lebih baik. Banyak beramal daripada banyak bercakap. Banyak beramal daripada banyak menyoal. InsyaAllah kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma anzil 'alaina rahmataka ya rabbal alamin. Allahumma anzil 'alaina rahmataka ya rabbal alamin. Allahumma anzil 'alaina rahmataka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.